Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Tuan Nazim Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jatuhan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh dapat dijalankan, alhamdulillah. Saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada hari ini, alhamdulillah. Saya dimaklumkan hari ini Ustaz Arif Adli, kalau tak silap. Bukan? Masya-Allah. Okey. Sebab tadi nampak dekat TV. Saya dekat TV, Ustaz Arif Adli. Sebab sahabat tu kawan betul dengan Ustaz Arif Adli. Oh, semalam. Masya Allah. Okey. Jadi alhamdulillah, sebelum kita pergi lebih jauh, saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Hizri bin Baharudin, berasal daripada kampung sebelah, Kampung Meru. Berasal daripada Meru, Jalan Kenangan, alhamdulillah. Lahir di Meru. Alhamdulillah sekarang menetap di Sungai Pinang, Kelang. Sekarang bertugas di Mahat Tafiz Ibnu Katsir, Batu Belah, Kelang, alhamdulillah. Juga ada menubuhkan pusat rawatan di Ratau Panjang, Kelang, alhamdulillah. Terapi Islam Ibnu Katsir, alhamdulillah. Jadi hari ini kuliah kita berkisar dalam perubatan Islam atau perubatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Tauliah yang diberikan kepada saya pada tahun 2016, pengkhususan dalam perubatan Islam. Di 4 perubatan Islam. Kita mesti mohon fardu ain yang ditauliahkan perubatan Islam. Kita okey je, alhamdulillah. Yang penting dakwah itu dapat disampaikan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, ilmu-ilmu yang saya dapat tentang perubatan Islam, alhamdulillah, supaya kita jelas, kita sampaikan ini supaya jemaah pun clear mana dapat ilmu-ilmu ni. Sebab perubatan Islam ni dia terkait dengan akidah. Jika tersalah, maka boleh menjejaskan akidah kita. Jadi kita kena jelas mana sumber yang kita dapat. Jadi ilmu-ilmu perubatan Islam saya dapat, yang pertama saya belajar dengan Tuan Guru Saharudin lah. Pernah bertalaki musyafahah pada tahun 2012. Kalau ada kumpulan Darus Syifa kat sini, alhamdulillah saya kenal Ustaz Syahrudin Banuri. Tu saya kenal. Saya pernah merawat di Darus Syifa Cawangan Meru Bukit Kapar. Dulu di Jalan Kempas, sekarang dah tukar ke Jalan Iskandar ni. Alhamdulillah. Jadi saya pernah merawat kat situ last tahun 2015, 2016. Saya last kat situ. Sebab saya menetap di Hulu Selangor sebelum berada di Kelang. Saya melama di madrasah di Hulu Selangor dan berpindah di Kelang. Sebelum tu saya pernah merawat di Darus Syifa Cawangan Bukit Kapar ni lah, alhamdulillah. Masa tu pengurusi saya Ustaz Syahrudin Banuri. Saya ingat lagi. Jadi ilmu yang pertama sekali saya dapat daripada Allahyarham Tuan Guru Saharudin. Lepas tu saya sambung pula dengan Dr. Amran Kasimin. Kalau tengok buku perubatan Islam yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Harudin ini bersama-sama dengan Dr. Amran Kasimin. Buku-buku teks yang mana-mana yang belajar perubatan Islam, kedua-dua mereka inilah panel penulisnya. Ya, alhamdulillah saya dapat bertalaki musyafah kedua-duanya sekali. Dr. Harudin wajib setahun lulus ujian dia, barulah diijazahkan. Kalau dengan Dr. Amran Kasimin selama 3 tahun, barulah diijazahkan. Dr. Amran Kasimin ini juga salah seorang
ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor. Dan akhir sekali saya bertalaki dengan Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani daripada Mekah. Sekarang dia asal daripada Jordan, sekarang menetap di Mekah. Beliau merupakan salah seorang ulama yang boleh kita rujuk tentang ilmu ruqyah ini, ilmu dalam perubatan Islam. Jadi ketiga-tiga insan hebat ini, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk berjumpa dan bertalaki, untuk bertanya, untuk mendalami tentang ilmu perubatan Islam. Dan akhirnya luluslah tauliah dalam perubatan Islam, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya akan kongsikan apa yang saya dapat daripada kesemua ini untuk disampaikan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insya-Allah. Sebab ia sangat bermanfaat. Okay? Jadi sebab apa benda ini sangat penting? Dalam ilmu perubatan Islam ini, ia terkait dengan akidah, terkait sangat. Jika sekiranya kita tersalah, ia akan melibatkan dua perkara. Pertama, kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, apa yang beliau sebut dalam kitab itu, dosa besar yang pertama adalah perkara syirik kepada Allah. Perubatan Islam ini kalau tersalah buat, kita boleh melibatkan perkara-perkara yang syirik kepada Allah. Tersalah langkah, tersalah kaedah, boleh melibatkan perkara syirik kepada Allah. Perkara yang kedua adalah berkaitan dengan sihir. Kalau tengok dosa besar yang kedua juga, kita tengok ranking yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan sihir. Jadi kalau tersilap juga, kita boleh melakukan sihir. Bukan untuk orang, boleh melakukan sihir untuk diri sendiri. Na'udzubillah. Perkara yang ketiga dalam Al-Kabair juga, itu dosa yang ranking ke-30 lebih. Apa? Perkara berkaitan dengan perbomohan, kahin. Dia panggil Al-Kahin. Perkara yang berkaitan perbomohan, perdukunan, pawang, juga termasuk daripada senarai dosa-dosa besar yang disenaraikan Imam Al-Zahabi dalam Al-Kabair. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara ini, terutama akidah kita. Itu yang penting. Sebab itu kuliah-kuliah perubatan Islam ini sangat penting. Sebab kalau kita tengok sekarang, dekat mana-mana pun, ada dekat live TikTok, di Facebook, di media massa, dibuat secara online perubatan ni. Tak payah datang, bagi nama je. Bagi nama ibu, okey, kita akan rawat daripada jauh. Tak payah datang. Bagi nama ibu, kita dah tahu dah sakit apa, kita rawat daripada jauh. Ini salah satu perkara yang silap dan perlu dihindarkan serta-merta. Ia bukan daripada kaedah satu rawatan Islam yang sebenar. Itu salah satu daripada kaedah kahin, perbomohan yang perlu dielakkan. Kita takut dengan amaran Nabi SAW. Jika kita berjumpa dengan orang sebegini, kita hanya bertanya. Kita tanya je, apa masalah saya? Boleh tak masalah saya ni Tuhan bantu? Kita tanya orang sebegini, maka 40 hari solat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah. Kita hanya bertanya, tidak percaya, maka solat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala 40 malam. Riwayat Muslim. Imam Muslim kata apa? Kewajipan itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pahalanya tak ada. Itu syarah daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kata, disyarahkan hadis tersebut, kita tidak solat pada malam tersebut. Allah kira kita solat, tetapi pahalanya zero. Itu hadis Nabi SAW. Itu amaran Nabi. Dan sekiranya kalau kita percaya apa yang dia katakan, maka kita telah kufur apa yang Nabi bawa. Kufur. Kena syahadah semula. Perbaharui syahadah. So jelas perkara ini sangat penting untuk kita tahu dan faham. Jadi alhamdulillah kita dah tengok, sekiranya kita tahu perkara ini, kita dapat mengelakkan perkara-perkara atau amalan perbuatan khurafat atau musyrik kepada Allah. Sekarang banyak perbuatan-perbuatan pelik-pelik dalam perubatan. Ada khutbah Jumaat yang lepas, apa disebut salah satu ajaran sesat ini masuk daripada mana? Perubatan Islam. Amalan-amalan yang diberi ketika rawatan, dibagi amalan. Salah satu jalan daripada ajaran sesat masuk daripada perubatan Islam, yang disebut sebagai perubatan Islam atau perubatan cara Nabi. Bila disebut perkataan Islam, dia tidak akan lari daripada dua perkara. Pertama Al-Quran, kedua sunnah. Ada perkataan Islam kat tepi itu. Melainkan kalau dia kata perubatan moden ke, medical hospital ke, akupuncture ke, kita tak kisah sangatlah bab akidah tu. Tapi sekiranya diletakkan nama Islam di tepi itu untuk menarik orang ramai datang kepadanya untuk ikhtiar, mencari kesembuhan, tapi dengan kaedah yang bertentangan, na'udzubillah.
Sebab ia terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia perlukan dalil dan bukti daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalil tu, kalau Sunnah pasti sahih. Tak boleh nak dhaif, tak boleh nak dhaif jiddan, tak boleh nak maudhu, tak boleh. Dia kena yang sahih. Oh, ini sahih daripada Nabi, ini sahih daripada Nabi. Barulah kuat kita sandarkan kepada Nabi. Itu sangat penting. Sebab mereka menggunakan istilah perubatan Islam ini untuk keduniaan dah sekarang. Cari duit, jual produk. Hari ini telah dijampi dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat untuk kesembuhan. Harganya asal kita beli RM2.5, bila telah dijampi jadi RM30, perkara biasa. Yang dicampur dengan bahan bidara katanya untuk perubatan. Minyak kasturi, atar kasturi, kijang, asal RM15, dibacakan dengan sedikit ayat Al-Quran, naik RM35 sekali ganda. La haula wala quwata illa billah. Islam itu dah diperdagangkan. Jadi tunggang dah orang ni sekarang menggunakan perkataan perubatan Islam sewenang-wenangnya. Jadi alhamdulillah sekarang ini, masya-Allah tabarakallah, saya amat rasa lega sedikit apabila perubatan Islam ini telah diprofesionalkan. Pertama daripada Jabatan Agama Islam Selangor, alhamdulillah diberikan tauliah. Siapa nak jalankan perubatan Islam, nak bercerita tentang rawatan Islam, tentang ruqyah syariah, perlu lalu Jabatan Agama Islam, ambil tauliah. Ada tu cerita, tanya bab akidah. Saya pergi interview tentang nak ambil tauliah ni, soalan dia 90% akidah, 10% barulah kepada cerita perubatan ni. 90% nak betulkan dulu akidah, kefahaman kita. Tu penting. Antara soalan yang saya dapat, tak ada kaitan dengan perubatan. Apa qiraat yang kita gunakan di negara kita? Soalan dia. Kena jawab. Apa jenis qiraat yang kita gunakan di negara kita? Itu soalan daripada Majlis Agama Islam Selangor. Kalau nak ambil tauliah, kena ready. Walaupun tauliah itu perubatan Islam. Sebab dia menggunakan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Jampi daripada Al-Quran, membaca Al-Quran. So qiraat apa kita gunakan? Ambil. Itu satu soalan yang pernah kita kena lah. Okay? Kita kena faham. Sebab ia sangat berkait dengan akidah. Kita nak hindarkan perkara-perkara syirik kurafat ni. Kepercayaan karut. Penggunaan kaedah-kaedah yang tidak betul dalam perubatan Islam. Banyak kita tengok bercampur-campur. Hari ini kita baca dengan ayat Quran. Besok dia gunakan kain kuning. Gunakan kayu-kayu yang pelik-pelik. Kata kayu ini ada kelebihan-kelebihan tertentu. Pakai jin tak datang, jin takut dengan kita. Kayunya letakkan atas pintu rumah. Na'udzubillah. Ini semua perbuatan khurafat yang boleh mengundang syirik kepada Allah. Syirik bukan kelas kedua, kelas ketiga. Syirik kelas pertama. Meyakinkan benda itu boleh memberi kesan kepada kita. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun atas nama ikhtiar. Kita ikhtiar, Ustaz. Makan Panadol pun ikhtiar. Pakai kayu ni pun ikhtiar. Apa beza dia? Panadol kita dah buat kajian tentang klinika, dah pakai semua orang, memang terbukti berkesan. Tapi penggunaan tangkal itu sebagai tangkal. Kayu-kayu ini sebagai tangkal yang memang ada dalil daripada Nabi SAW menyatakan itu adalah syirik kepada Allah. Inna riqa wa tiwalah wa tamaim syirkun. Jelas Nabi kata syirkun. Syirik kepada Allah. Letak kayu atas rumah, jin tak masuk. Tak ada gangguan dah kat rumah. Kayu ni memang kayu yang Allah cipta. Ada kelebihan-kelebihan tertentu, maka syaitan tak masuk. Ini perkara khurafat yang perlu ditentang dan dihindarkan serta-merta. Banyak berlaku yang bagi bukan calang-calang orang. Ustaz, mudir tahfiz. Na'udzubillah. Kita takut dah tengok benda ni. Masya Allah, saya sangat Masya Allah, saya lega bila dipanggil untuk berkongsi benda ni. Sebab yang baginya sekarang bukan orang biasa. Di kalangan para ustaz. Mudir tahfiz. Datang ke pusat Dautan, bawa tangkal, bawa ni, dipanggil wafak. Tulisan-tulisan yang kita fahami, ada kotak-kotak, ada huruf, ada rajah, yang supaya ditampakkan di pintu-pintu rumah. Pintu bilik, pintu depan, pintu belakang, kecuali pintu tandas. Nampak ada adab. Nampak macam ada adab, diselindungi dengan perkara khurafat. Pintu tandas tak boleh, ini adab dia. Kena pintu depan, pintu belakang, pintu bilik. Tapi perkara itu syirik kepada Allah. Satu tangkal. Yang bagi siapa? Mudir tahfiz. Na'udzubillah. Tak clear akidahnya.
Orang yang terima takkan tak percaya, yang bagi mudir. La haula wala quwata illa billah. Baru ni ada satu kes. Bergaduh satu keluarga nak buang saka. Nak buang saka, bergaduh satu keluarga sebab tuduhan. Siapa yang rawat? Mudir tahfiz. Hafal Quran. Dia mengelola sebuah tahfiz yang hebat. Apa dia buat? Dia menggunakan anak murid dia sebagai perantara jin. Muridnya kata boleh nampak ada kelebihan. Oh, ini murid saya ni memang ada kelebihan. Dia boleh tahu apa yang ada pada orang tu. Sakit apa, jin apa. Dia gunakan pelajar dia ni untuk tengok ahli keluarga dia. Dia kata keluarga ni dah ada saka. Na'udzubillah. Satu, dia percaya kata-kata jin. Yang kedua, dia menggunakan hikmat jin. Digunakan anak murid ni dengan bantuan khadam untuk mengetahui perkara yang gaib. Itu perkara yang bertentangan dengan syarak. Totally, 100%. Boleh menjejaskan akidah. Dengan mudir, dengan anak murid, dengan mahat-mahat, boleh lingkup disebabkan perkara ini. Habis bacaan Al-Quran. Na'udzubillah. Yang datang teka umur orang seseorang, ada seorang makcik. Orang yang datang ini berjanggut panjang, berjubah putih, berseban, bacaan Qurannya hebat. Umur dalam kurang 70 lebih. Tengok perwatakan macam ulama. Ya Allah. Datang hari pertama, tak payah cerita apa-apa. Saya tahu masalah puan. Puan sakit perut kan? Kat rumah ada 2 biji kereta, anak sedang bergaduh. Mana ustaz tahu? Hebat ustaz ni, kasyaf. Ustaz ni kasyaf. Dia menggunakan perkataan khasyaf. Istilah yang salah digunakan. Hari kedua datang, hari seterusnya datang, kali kedua rawatan. Alhamdulillah ustaz, perut saya yang ustaz teka tu, ustaz rawat, hilang sakit dia. Hilang sakit, anak beranak dah tak bergaduh, aman dan damai rumah. Terima kasihlah ustaz. Alhamdulillah, sekarang masalah lain pula berlaku. Perniagaan saya ustaz, saya tukang urut. Saya mengurut, saya ni bidan. Yang mengurut orang-orang lepas bersalin, baby. Tapi sekarang orang dah tak ramai dah. Apa masalah saya ustaz? Oh, tak apa. Nanti kita selesai. Baca ni, buat amalan-amalan ni. Bagi amalan. Okey, bagus. Percaya. Lepas tu, meningkat. Orang ramai datang jumpa. Kali ketiga, last. Ini penipuan yang berlaku. Kau tak bercerita, hari ini kamu nak tahu tak? Tak lama lagi kamu akan mati. Ajal kamu akan sampai. Sihir yang kamu terima sebelum ini akan bertambah kuat. Yang makcik ni dah percaya kali pertama, dia jumpa dah betul lah tekaan. Kali kedua tekaan dah betul. Takkan kali ketiga tak betul? Dia punya confidence level dah naik kepada perawat ni. Dia percaya bahawa tarikh kematiannya akan berlaku pada sekian-sekian. Takut dia. Datang pusat rawatan, dia tak nak rawatan. Saya bukan nak rawatan, saya jumpa ustaz bukan nak rawatan. Saya nak kepastian. Adakah saya akan mati pada tarikh sekian-sekian? Mengucap panjang lah kita. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Makcik, mana makcik tahu, dia ceritakan apa yang berlaku. La haula wala quwata illa billah makcik. Makcik yang makcik jumpa tu bukan ustaz. Itu uskun. Uskun. Ustaz campur dukun. Baca Qurannya betul. Amalannya betul. Tapi jadi seorang tukang tilik. Buat kerja Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kematian seseorang. Na'udzubillah. Perkara ini syirik kelas pertama. Ustaz dah bagus dah. Perbuatan dia perdukunan. Ustaz campur dukun, uskun. Itu perkataan sekarang lah. Senang nak cerita sebab dah bercampur-campur. Yang solid tu nak jumpa ni payahnya. Ya Allah. Baginya gelang. Ya Allah. Kenapa bagi gelang datang pusat rawatan ni? Ustaz tu bagi. Ni boleh menjadi tasbih 33 biji. Tapi dipakaikan sentiasa. Gelang tu pula kayu-kayu yang bercampur-campur. Tas lah, kelo lah, ulu bertam lah, saya pun tak tahulah. Macam-macam kayu. Dia pakaikan di tangan. Ustaz tu kata ni bolehlah untuk pertahanan diri saya. Syirik kelas pertama. Tangkal. Pakai kat tangan. Ustaz yang bagi. Dah bercampur. Allahu Akbar. Itu penting kita kena tahu. Dan kita nak last kali kita nak elakkan daripada ditipu oleh bomoh dukun pawang ni. Yang kena rogol, yang kena bunuh. Tu yang dekat maktab perguruan.
Mati kena pukul ramai-ramai sebab apa? Percaya pada bomoh. Ditilik pergi jumpa bomoh, bomoh kata budak ni buat. Habis kena pukul. Pukul, meninggal dunia. Kalau khabar harian itu tulis apa? Angkara bomoh. Na'udzubillah. Percaya kepada ni tuduhan-tuduhan daripada bomoh, akhirnya melibatkan nyawa. Meninggal dunia budak tu kena pukul beramai-ramai. Maktab tentera. Ya, dah bicara dah budak-budak ni. Tu yang berlaku bila kita tersalah, akidah kita boleh terjejas, fizikal kita pun boleh terjejas. Kena tipu satu hal, duit habis beratus ribu, beribu-ribu. Jumpa dukun tu, bomoh tu minta 300, 500. Saya ada kanser ustaz. Dia minta 500 untuk rawat kanser. Na'udzubillah. Perubatan Islam tak pernah menyusahkan orang. Tak pernah nak susahkan orang. Bila ada konsep yang macam tu, dia dah menyusahkan pesakit dah. Dah lah sakit fizikal, sakit poket lagi kena tipu. Berlakulah ya Allah. Sebab tu kita kena jelas perkara ni. Bila kita tahu benda ni, kita boleh faham, kita boleh berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab kita semua akan diuji dengan kesakitan. Mana ada manusia tak sakit? Paling tak tercucuk duri lah. Mesti sakit. Bila dah habis ikhtiar jumpa hospital, mesti nak cari alternatif. Apa cara lain aku nak buat? Tak lain, tak bukan cari perubatan Islam, cari ustaz. Mungkin ada gangguan, mungkin ada benda tak kena selain daripada perubatan moden. Okay? Kalau Ustaz Harudin sebut perubatan Islam ini bukan alternatif pengganti, tak. Ustaz Harudin sebut perubatan Islam ini adalah complementary, pelengkap kepada hospital. Kita pergi hospital, kita ambil ubat, kita doakan kesihatan untuk diri kita. Kita rukyahkan ubat-ubat kita, kita rukyahkan air, minum sebagai ubat, penguat kepada ubat hospital. Alhamdulillah. Cukup kuat. Kita lengkapkan dia dengan perubatan Islam. Dengan bekamnya. Kita buat. Alhamdulillah. Membantu sangat-sangat. Terbukti daripada sudut medikal. Jadi perubatan Islam ini, perubatan cara Nabi ini, dia bukan alternatif. Dia adalah pelengkap kepada perubatan moden yang ada. Sebagaimana perubatan moden ada itu tidak menyalahi syarak, kita lengkapkan dia dengan Al-Quran. Bacaan-bacaan Al-Quran, jampi-jampi daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Tu penguat dia. Ustaz Harudin memang cukup tekankan perkara ini sampai nak tubuhkan hospital ruqyah. Itu matlamat sebelum beliau meninggal dunia. Nak sangat. Alhamdulillah sekarang perubatan Islam ini telah diterima oleh Kementerian Kesihatan di bawah PTNK, perubatan tradisional dan complementary. Dah kena wajib dah daftar. Siapa nak berubat, siapa nak jalankan aktiviti ruqyah, yang nak pegang pesakit perlu daftar dengan Kementerian Kesihatan. Mulai 2024 wajib. Kalau dia berubat tak daftar, kena tangkap 2 tahun penjara, 30,000 denda. Tu tahun depan punya Akta 775. Akta 775, siapa berubat tak daftar dengan Kementerian Kesihatan, perawat ni boleh ditangkap. Alhamdulillah saya lega. Supaya tak nak lagi lah orang kena tipu. Nak dapatkan kelulusan Kementerian Kesihatan, kena lalu pula Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kena interview lagi daripada iShifa, panel-panel daripada JAKIM. Tak lepas iShifa, tak lepas lesen. Tak bolehlah merawat. Tak boleh. Bukan senang ya Allah. Sekarang tapisan-tapisan tu semakin sukar. Untuk menjaga Al-Quran ini, nak menjaga perawat-perawat ini daripada perkara-perkara yang tak baik, perawat dan pesakit supaya tidak tertipu. Tu kita kena faham. Okey, itu sedikit. Kenapa kita kena tahu tentang perubatan Islam ini? Demi menjaga akidah kita, demi menjaga keselamatan diri kita. Itu yang pertama. Kita tengok apa maksud perubatan Islam. Kita kena kenal, sebab kita nak sebut benda ni, perubatan cara Nabi ni. Kita kena kenal dulu apa yang disebut dengan perubatan Islam. Ya, satu ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani oleh seseorang Islam yang mahir dalam kaedah rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau amalan salafus salih dan ulama muktabar atau kesemua sekali serta menggunakan kaedah-kaedah atau bahan-bahan yang dibenarkan syarak. TCM, Kementerian Kesihatan Malaysia, garis panduan amalan penguatan Islam September 2011. Jadi ini yang dimasukkan dengan perubatan Islam. Dia ada 5 elemen. Yang pertama, ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani yang dilakukan oleh orang Islam. Ikhtiar penyakit rohani dan jasmani
mesti dilakukan oleh orang Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau amalan salafus soleh dengan kaedah yang dibenarkan syarak. 5 elemen ini mesti ada, barulah disebut sebagai perubatan Islam. Kalau tak, bukan perubatan Islam. Kaedahnya mesti mengikut syarak. Bacaannya Al-Quran atau hadis atau doa-doa daripada Nabi SAW yang muktabar. Okey? Untuk tujuan mengubat. Itu yang dipanggil satu ikhtiar, pengubatan. Ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Banyak kita jumpa kes dah puas pergi ke hospital, doktor kata sihat. Contoh orang yang pernah ada ujian, pernah diuji dengan santau contoh, tiba-tiba batuk dia berdarah, muntah darah, pergi ke hospital clear, tak ada luka pun dalam badan. Jadi ini salah satu perkara yang boleh kita bantu menggunakan kaedah Al-Quran untuk hentikan atau menawarkan penyakit tersebut. Kalau kaedah hospital, jenuh ulang-ulang sampai boleh melibatkan kematian dengan santaunya, dengan busungnya. Boleh 2 penyakit ni ke hospital biasa tak dapat detect. Doktor kata dalam perut okey, tak ada air, tak ada angin, tapi perut dia boleh mengembung, membesar sehingga macam orang umur mengandung 9 bulan. Kita dah jumpa dah. Memang wujud perkara ini. Jadi kaedah yang terbaik adalah Al-Quran. Ruqyah syar'iyah, jampi daripada Al-Quran. Tu, elemen ini sangat penting, kita kena faham. Okay. Yang kedua, apa yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Harudin, konsep pengobatan Islam adalah wahyu ilahi yang diambil petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah yang dikenali sebagai Tibbun Nabawi. Datuk Dr. Harudin, konsep amalan dalam perubatan Islam. Ustaz Harudin menyebutkan dia adalah yang diambil daripada wahyu ilahi, petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah yang disebut sebagai Tibbun Nabawi, perubatan cara Nabi. Tu yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Harudin. Dan kita tengok ciri-ciri dalam perubatan Islam. Okay? Kita ada 5 ciri dalam perubatan Islam. Yang pertama, kalau dikata dia menjalankan perubatan Islam, dia kena, yang pertama berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Sebab diletakkan Islam kat tepi tu, mesti wajib berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Ada petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilarang dalam Al-Quran juga dilarang dalam perubatan Islam. Okay? Kita kena ambil daripada Al-Quran. Apa contoh daripada Al-Quran? Penggunaan madu. Ya, Allah sebut penggunaan madu dalam Al-Quran boleh menyembuhkan penyakit. Ya, kalau Sunnah penggunaan habatus sauda, tu contoh. Ya, kita berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, amalan ulama salafus salih atau yang dipanggil sebagai tajribah. Tajribah ini adalah pengalaman ataupun uji kaji yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu dan ia terbuktinya berkesan. Contoh, penggunaan daun bidara. Penggunaan daun bidara ini bukan kaedah sunnah. Kita tak boleh sebut ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ada orang kata guna daun bidara ini adalah sunnah. Perubatan yang saya buat ini adalah sunnah saya sebab menggunakan daun bidara. Tidak. Penggunaan daun bidara adalah amalan ulama salafus salih yang disebut sebagai tajribah. Dia tengok benda ni berkesan untuk rawatan sihir. Benda ni berkesan untuk rawatan penyakit mental yang berkaitan dengan sekretari kita, psikologi kita. Yang jenis kemurungan, yang jenis depression, yang jenis tekanan, sangat baik menggunakan daun bidara. Ini amalan ulama salafus salih, kita tak boleh sebut ia daripada Nabi. Tu yang kedua. Yang pertama tadi berteraskan Al-Quran dan Sunnah, yang kedua amalan ulama salafus salih. Ciri yang ketiga, mematuhi yang halal dan haram, tidak boleh bercampur sama sekali. Kadang-kadang orang menggunakan perubatan Islam ini untuk mengambil kesempatan. Contoh, berdua-duaan dalam bilik rawatan. Waris jangan ikut ya. Hanya saya dan pesakit. Pesakit tu anak dia perempuan pula. Dia masuk dalam bilik, berdua-duaan rawatan itu dalam bilik dengan bukan mahram. Ikhtilat tidak dijaga. Itu bercampur tu, halal dan haram. Itu bukan daripada kaedah perubatan Islam. Jika ini bercampur dengan yang haram, bukan daripada perubatan Islam. Yang halal tetap halal, yang haram tetap halal. Tak boleh bercampur, walaupun untuk perubatan. Sentuh-sentuh, no, tak boleh. Yang rawat itu ustaz lelaki, yang pesakit bukan mahram perempuan. Dia sentuhnya perut, tempat-tempat sensitif. Pegang perut, na'udzubillah, bukan perubatan Islam. Pegang dada perempuan, na'udzubillah, bukan perubatan Islam.
Mana yang kita tengok daripada syariat itu haramlah dalam perubatan Islam. Tak boleh. Syekh Abu Barak cukup pantang yang dikatakan orang rawat, kena letak buku atas badan orang tu baru pegang buku. Kena ada batasan untuk jaga ikhtilat. Berlaku di Meru, Jalan Khamis. Berlaku di Meru, Jalan Khamis. Apa yang berlaku? Sebab tak jaga ikhtilat, suami isteri bercerai. Suami isteri bercerai-berai sebab isteri bercinta dengan perawat. Jatuh hati dengan perawat yang mengubat dia. Sihir selesai. Selesai. Masalah besar lebih berlaku. Bercerai-berai suami isteri, isteri jatuh hati dengan perawat. Perawat buat apa? Malam-malam misis dia. Macam mana keadaan? Dah okey ke lepas rawatan? Pukul 1 pagi, 2 pagi. Lama-lama jatuh hati. Mana ikhtilatnya? Tak jaga. Na'uzubillah. Akhirnya bercerai. Benda ini berlaku dekat Meru. Itu sebab tak boleh bercampur perkara yang haram. Kena jaga betul-betul. Bab itu pun kena jaga. Bab lain lagi lah. Penggunaan bahan-bahan bernajis. Penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Contoh dulu pernah saya jumpa orang rawat khayab menggunakan samsu. Air samsu. Tak minum, sapu. Sapu pada tempat yang kena khayab dengan air samsu. Samsu ni arak. Sejenis arak. Sapukan pada tempat yang kena khayab. Sembuh tak? Sembuh. Tapi bahan itu adalah najis. Tak boleh. Haram, tetap haram. Sebab masih ada lagi bahan yang halal digunakan untuk rawatan khayab ni. Banyak lagi bahan yang halal boleh digunakan. Kenapa nak perlu samsu? Itu antara contoh. Perkara yang halal dan haram tidak boleh bercampur sama sekali. Kena hati-hati. Tengok perkara tu pelik sikit. Perawat tu bacanya pun pelik. Dia baca apa tadi tak dengar? Campur jampi, campur dengan Quran, campur dengan doa. Ya Allah. Hati-hati. Kita jumpa seorang pesakit tukang urut. Apa dia buat pesakit ni? Bukan pesakit, dia tukang urut, dia dah bertaubat. Sebab anak dia kena mental. Anak dia kena mental, sekarang ada dekat hospital sakit jiwa. Apa yang berlaku kepada tukang urut ni? Dia ini sebelum mengurut orang, dia akan pegang 2 bilah keris untuk ambil semangat. Untuk ambil semangat sebelum nak mengurut, dia kata. Sebelum nak mengurut, dia akan ambil keris dia ni 2 bilah, pegang. Satu jantan, satu betina. Bila pegang keris dalam bilik dia, dia tak baca apa pun, dia pegang, ambil semangat, dia letak keris tu balik, baru dia pegang pesakit dia. Dia pegang, urut-urut. Orang yang pesakit yang diurut ni, rasa sedap diurut ni. Oleh macam diurut. Macam sedap semacam. Rupanya sebelum diurut tu dia ada benda dia buat. Dia pegang keris tu. Dia yakin dengan keris tu boleh membantu dia dalam proses rawatan urutan. Orangnya pakai niqab, anaknya hafiz Quran, anaknya hafizah Quran. Pakai niqab, kerjanya mengurut. Nauzubillah, keris yang dipegang. Salah tak? Salah. Bersahabat dengan siapa? Syaitan. Kena hati-hati. Benda yang haram bercampur dengan halal. Bersahabat dengan syaitan, haram. Rawatan yang dibuat, halal. Halal tak urut? Halal. Harus dalam Islam. Tak ada masalah. Tapi bercampur, na'uzubillah, boleh menjejaskan akidah. Ya, hati-hati. Yang seterusnya, yang keempat, matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara kita. Matlamat kita nak cari kesembuhan, cara kita salah. Ada seorang pensyarah universiti, ya, dia ni pensyarah perubatan. Dia dah pelbagai cara nak ubat sakit dia. Dia sakit-sakit badan, dia jumpa tok-tok guru, tak sembuh-sembuh juga. Lama dia sakit, akhirnya dia pergi mana? Sempadan Thailand, jumpa Tok Bomoh Siam. Sekali sembuh je, bagi air, jampi sikit, sembuh, hilang sakit. Jumpa ustaz, jumpa ulama, tak sembuh. Jumpa Tok Sami Siam, sembuh. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Pasti jampi yang digunakan Tok Sami Siam itu mesti mengandungi perkara yang syirik kepada Allah. Pemujaan kepada jin. Kepercayaannya bukan kepada Allah. Yang dipercaya, yang menyembuhkan adalah Tuhan dia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini berkaitan dengan akidah. Disembuh tak? Sembuh. Kaedahnya salah, tetap salah. Allah tak redha. Disembuh dalam keadaan Allah tidak meredai.
Hati-hati dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia. Nabi pernah bagi kita satu amaran. Ya, Nabi sebut apa? Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kepada sesuatu yang diharamkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat Mu'allaq, hadis riwayat Bahaki dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad dinilaikan sahih oleh As-Suyuti. Hadis ini cukup kuat menyatakan bahawa tidak dapat kesembuhan kepada perkara yang haram. Takkan sembuh. Ya, dia sembuh sakit fizikal. Apa yang berlaku selepas tu, lebih kurang 3-4 tahun lepas tu, keluarga dia berpecah belah. Suami tak hiraukan dia, anak lari daripada dia, tak suka dengan dia. Rumah jadi panas. Panas. Lagi sakit dia. Daripada sakit fizikal dengan mental. Kalau kita kena sakit mental, mental lagi sakit. Dia jadi tekanan yang amat sangat disebabkan tersalah pilih cara kaedah berjumpa dengan Tok Sami. Sakit fizikal dia sembuh, akhirnya dia sakit daripada sudut jiwa dia. Mental. Jadi tekanan yang amat sangat. Anak lari, suami tak hiraukan dia, perniagaan jatuh. Tu. Ini bukti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, takkan dapat kesembuhan daripada perkara yang haram. Kalau kaedahnya haram, jangan buat. Kaedahnya perbuahan, jangan pergi. Ya, walaupun orang tu top sekalipun, dibuat mesti sembuh. Biasanya sembuh. Batu karang. Siapa pergi sembuh? Pakai limau. Gesek, batu karang transfer kepada limau. Sembuh tak? Sembuh. Kaedahnya pelik. Khariqul adah. Mencarit adat. Benda mistik ataupun perkara pelik ini berlaku. Setiap orang pergi mesti keluar batu karang dia. Setiap orang pergi mesti ada batu karang. Buat mesti keluar, ada dekat dalam limau. Dia terkeluar daripada perkara-perkara yang ada kaitan dengan akidah, iaitu perkara mencari adat yang disebut sebagai khariqul adah. Kita nak letak kat mana perkara pelik ni? Adakah dia irhas? Mustahil. Dia bukan Nabi. Irhas hanya diberikan kepada Nabi sebelum dia angkat menjadi Nabi. Allah jaga dia. Seperti Nabi SAW, tak buat maksiat, tak menipu, amanah, jujur. Allah jaga. Ini irhas yang diberikan kepada Nabi. Yang kedua, adakah dia mukjizat? Bukan. Dia bukan Rasul dan Nabi. Pun bukan. Karamah dia tak boleh dipertontonkan, bukan selalu jadi. Dan kita pun tak tahu dia itu adalah wali Allah ke bukan. Biasanya kalau karamah bukan selalu berlaku, tak boleh dipertontonkan, dan dia bukan benda yang boleh dipelajari. Allah bagi waktu tu. Itu karamah. Yang keempat, adakah ma'unah? Ma'unah ni diberikan kepada orang biasa, dia bukan wali, pun sama, tak boleh dipelajari. Allah tolong pada waktu tertentu sahaja, bukan hari-hari, bukan selalu. Oh, pun bukan juga, tapi dia buat jadi hari-hari. Benda ni pelik dan berlaku hari-hari. Oh tak, empat tak jadi. Istidraj, mungkin. Istidraj yang Allah bagi. Bukan untuk pahala, tapi dosa. Terus jauh dia dengan Allah. Takut-takut itu adalah istidraj. Ataupun yang terakhir adalah sihir. Perkara berkaitan dengan sihir. Na'udzubillah, kena hati-hati. Kita kena fikir kat mana kita nak letakkan perkara pelik ini berlaku. Kena hati-hati. Jadi kita kena tengok matlamat itu tidak menghalalkan cara. Kalau caranya bertentangan, kita jangan pergi atau buat. Sabar. InsyaAllah satu hari nanti Allah akan sembuhkan. Biarlah kita sakit sedikit sebagai penghapus dosa dengan redha Allah. Berbanding dengan dengan kita sembuh, kita sihat, tetapi dengan kemurkaan Allah, tak ada redha Allah. Itu yang kita nak jauhkan. Okey, yang terakhir, kalau kita nak pergi sesuatu perawatan itu, kita tengok ciri yang kelima, pastikan ya dia ada ciri-ciri pengamal perubatan Islam yang sebenar. Perawat tu kita kena tengok mana dia belajar ilmu perubatan Islam ini. Macam mana bacaan Qurannya? Macam mana kefahaman tentang fiqh dia, syariat dia. Sedikit mesti tahu wajib tentang hukum dalam Islam. Benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni haram, benda ni harus, benda ni makruh. Kena tahu, kena ada basic tentang hukum-hukum ni. Kalau tak, dia salah buat, dia dah selangkah
melakukan perkara dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat penting. Jadi kita ada 5 ciri-ciri dalam pengubatan Islam atau pengubatan cara Nabi ini. Perlu berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, amalan-amalan ulama salafus salih yang disebut sebagai tajribah. Yang ketiga, mestilah mematuhi perkara yang halal dan haram, tidak boleh bercampur. Yang keempat, matlamat tidak menghalalkan cara. Dan yang kelima, mempunyai ciri-ciri atau pengamal perawat pengubatan Islam yang sebenar. Tengok, kaji sebelum pergi. Siapa yang kita nak jumpa supaya kita tidak tersilap. Okey? InsyaAllah itu sedikit tentang pengenalan dalam dunia perubatan Islam. Dan kita akan fokus lepas ini kaedah perubatan ruqyah jampi. Sebab bila sebut Islam, dia mesti menggunakan jampi. Jampi mesti berteraskan Al-Quran atau hadis. Kita akan kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan ruqyah, dunia ruqyah syariah, supaya ia boleh bermanfaat untuk kita semua. Hari ini insya-Allah saya kongsikan satu kaedah yang diajarkan oleh Nabi ketika kita sakit. Tak kiralah sakit apa pun. Kanser ke, sakit 3 serangkai ke, sihir ke, apa pun penyakit, Nabi selalu gunakan kaedah ini. Nabi ajar kita gunakan kaedah ini. Apa kaedah dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, daripada hadis daripada Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari, apa Nabi buat? Nabi akan baca muawwizat, iaitu 3 kul. Baca pada tapak tangan, tiup pada tapak tangan, sapu satu badan. Daripada kepala, muka, badan depan, sampailah yang terjangkau oleh tangan. Senangnya Ustaz? Memang senang. Nabi ajar benda yang senang dan sangat bermanfaat untuk tawarkan sakit kita. Ketika Nabi makin sakit, makin tak mampu nak buat, siapa tolong buat? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Aisyah baca pada tangan Nabi, Aisyah ambil tangan Nabi, sapukan pada seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Kalau kita sakit, kita buat perkara yang sama. Sihir boleh tawar tak? Boleh. Sakit kita bisa boleh kurang tak? Boleh. Terbukti tak? Terbukti. Banyak pesakit kita ajar macam tu, 3 kul dah memadai. Masya Allah, tabarakallah. Sihat tak dia? Dengan izin Allah, sedikit demi sedikit, sihat. Mampulah pergi ke masjid, ada kekuatan. Tahniah yang datang hari ini dengan hujan Allah bagi. Tengah hari kita panas, petang kita panas, hari ini subuh Allah bagi hujan. Allahu Akbar. Sejuk kita sembahyang hari ini, ya Allah. Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita kekuatan, mampu hadir ke masjid. Allahu Akbar. Syahadu sungguh ya Allah. Masa datang saya daripada Kelang, hujan selebat-lebatnya. Bawa kereta berani 40-50, tak berani laju. Sebab hujan terlalu lebat. Masya Allah, Allah bagi kekuatan. Jemaah yang hadir muslimin dan muslimat, Masya Allah, moga Allah teruskan bagi kesihatan. Moga Allah terus bagikan kekuatan untuk terus melakukan jemaah terus. Alhamdulillah, tahniah, Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu sedikit perkongsian saya pada hari ini sebagai satu pengenalan. Moga-moga ada kesinambungan, sebab ini sangat penting untuk kita kongsikan insya Allah. Sebelum kita tutup, saya bukalah beberapa soalan. Ada soalan? Nabi buat sekurang-kurangnya kalau tidur 3 kali, kalau untuk ruqyah sekali pun okey, sekurang-kurangnya. Sekurang 1 hari sekali kita buat macam tu. Pagi ke, malam ke, kita tiup untuk tujuan ruqyah, jampi membuang penyakit. Satu Nabi buat ketika tidur untuk keselamatan sebelum tidur. Yang kedua Nabi buat ketika sakit. Kita ambil kedua-dua sekali. Tidur pun boleh, sakit pun boleh. Sebab 2 hadis yang berbeza. Sangat bermanfaat. Boleh tawar tak sihir? Tawar. Dengan 3 kul, Nabi tiup pada tapak tangan, Nabi sapukan seluruh badan. Cucu kita menangis tengah malam, tak henti-henti, kena meragam. Tak tahu sakit apa. Kita baca pada tapak tangan kita sapukan pada dia. Membantu tak? Membantu sangat-sangat. Yang meragam tengah malam, orang kata kena ketegur lah. Orang Melayu kata ketegur ni. Tak ada kembung, tak ada seliu, tak ada apa. Tapi menangis di tengah malam ni. Malam pukul 2 pagi, naik menangis. Apa nak buat? Baca pada tapak tangan 3 kul, sapu pada badan dia. InsyaAllah berhenti dia menangis. Baca dengan tenang lah, tarti, jangan kelang kabut.
Kadang-kadang bila berlaku kerasukan ke apa, kita mula kelang kabut dah. Baca pun dah sebab dah menjerit-jerit, kita jadi kelang kabut. Jangan. Kaedah meruqyah ini dia kena tenang, jangan kelang kabut. InsyaAllah memberi manfaat. Okey, itu insyaAllah sedikit mengenai. Ada soalan lain? Sebelum saya tutup. Fadhal. Buang balik. Okey. Jika sesiapa yang pernah ada pengalaman tersalah pilih rawatan, dia tersalah dah. Satu, mungkin kawan-kawan perkenalkan, kawan-kawan bawa, dia terjebak. Bukan dia nak pun, tapi terjebak. Keluarga pula sarankan, terjebak lagi. 2 kali terjebak. Tak boleh nak elak. Kang elak kang terasa hati. Betul tak? Alamak, aku tak pergi, terasa hati. Kita pun tak tahu dia buat tak betul ke tak betul. Dah sampai baru tahu tak betul. Takkan nak cabut terus? Oh, tak boleh juga. Pertama tadi betul dah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik itu terus taubat. Ya Allah, aku silap ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Tapi apa yang disebut oleh Dr. Amran Kasimin, antara sebab gangguan ini sukar untuk sembuh, tersalah pilih rawatan. Sekali disentuh, dia masukkan jin dalam badan, untuk dia keluar sangat sukar. Dia dah transfer jin dia. Kalau dia dah transfer, so kita teruskan dengan amalan-amalan soleh kita. Lama-lama dia akan keluar. Yang penting taubat tu. Taubat itulah yang paling penting. Dengan bertaubat, kita buat tazkiyatun nafs dengan amal-amal soleh, dia akan keluar. Yakinlah. Kita dengan banyakkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata baca 100 kali, syaitan tak akan datang ganggu. Baca ayatul kursi, baca muawizat 3 kul, jadikan sebagai amalan harian kita. Baca zikir pagi dan petang. InsyaAllah apa yang ada dalam badan yang pernah ditransfer, amalan salah kita akan boleh terbatal. InsyaAllah, yakinlah. Banyak kes kita jumpa dengan izin Allah membantu. Dengan syarat istiqamah. Jangan buat hari ni, besok dah tak buat, lusa dah tak buat. Sakit, buat balik. Tak boleh. Amalan kena istiqamah supaya berkesan. Istiqamah tu penting. InsyaAllah. Okey? Moga menjawab. Fadhal. Was-was. Okey. Pertama, dalam hadis Nabi tersebut, bila kita ada kerap was-was, perbanyakkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dalam hadis Nabi juga sebut, untuk hilangkan was-was, ada satu kalimah yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang sahabat. Sebab dia terdengar ada bisikan menyatakan tentang Allah. Ditanya tentang siapa Allah ni? Bagaimana Allah ni? So, soalan-soalan yang boleh meragukan dia. Nabi ajar kata apa? Nak tutup was-was ini dengan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Perbanyakkan baca tu. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Amantu billahi wa rasulih. Pegang dada kita, baca. Okay, boleh baca 3 kul. Surah An-Nas boleh. Nak hilangkan was-was supaya tidak diganggu oleh syaitan. Sebab was-was ini memang datang daripada syaitan. Memang datang daripada syaitan. Bila ada gangguan, biasa simptom yang ada, dia memang seorang yang mudah jadi was-was. Dalam bilik air ambil wuduk setengah jam. Mandi wajib dekat 2 jam. Solat kadang lupa waktu, lupa rakaat. Alamak, berapa pula rakaat tadi? Ulang-ulang lupa. Hati-hati lah. Ada syaitan yang mengganggu tu. Okey, moga-moga membantu insya-Allah. Amantu billahi wa rasulih. Okey, ada soalan lain insya-Allah. Kita akan pergi, kalau ada rezeki insya-Allah kita akan pergi lebih jauh tentang dunia perubatan Islam ni insya-Allah. Kita nak bongkar tentang kaedah-kaedah yang bertentangan. Kita nak bongkar juga kaedah-kaedah yang mudah untuk rawatan. Kita boleh bantu keluarga kita boleh bantu anak kita. Sebab Syekh Abu Barak sebut, siapa perawat yang terbaik? Pertama, mahram dia. Yang kedua, ahli keluarganya. Yang ketiga, barulah ustaz-ustaz ni yang ada ilmu tentang perubatan. Yang boleh menjampi yang terbaik adalah mahramnya. Kalau kita ayah, kitalah yang terbaik jampi anak kita. Kalau kita suami, kitalah yang terbaik jampi isteri kita. Bukan ustaz-ustaz tu. Tu Syekh Abu Barak sebut. Sebab tu penting perkongsian ni. Supaya kita ada ilmu, kita boleh amal. Ia bermanfaat. Supaya nak elak penipuan, nak elak daripada terjejas akidah kita. Lebih selamat. Okey? Ada soalan lain? InsyaAllah. Okey. Kalau biasa hari pertama memang saya ada kuis lah. Dan hadiahnya lumayan. Tu saya janji saya ada buat satu buku. Nanti saya bagi kepada Ustaz, insya-Allah. Nanti jumpa saya. Soalan dia, siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Buku ni
karangan Dr. Amran Kasimin yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia, Rawatan Cara Nabi. Ya, beliau seorang salah seorang ahli jawatan kefatwaan di Selangor yang saya sebutkan tadi, penulis buku Dunia Perubatan Islam bersama-sama dengan Dr. Harundin. Tapi ini buku yang terakhir, tak sempat dipasarkan, tak sempat dijual, tak sempat diperkenalkan. Cuma siapa-siapa yang berguru dengan Dr. Amran ni barulah diajarkan. Jadi siapa dapat jawab soalan saya kurang daripada 10 naskah. Jadi mana-mana majlis yang saya pergi untuk kali pertama dapat jawab soalan, saya bagi buku ini secara percuma sebagai hadiah mutiara daripada salah seorang guru saya. Ya, soalan dia. Alah, ustaz dah tahu jangan jawab. Ada ustaz yang dah tahu. Sebab saya dah pergi surau tu. Soalan dia, dalam Al-Quran berapa kali Allah sebut perkataan syifa, iaitu penawar, kesembuhan? Siapa boleh jawab, hadiah dia buku Rawatan Cara Nabi Datuk Dr. Amran Kasimin. Buku tebal ni, 200 lebih muka surat, sangat bermanfaat. Ya. Siapa boleh jawab? Fadil Ustaz, berapa kali? Berapa? 6 kali. Masya-Allah, tabarakallah. Tanya Ustaz. Dulu jawab. Tak apa, kita bagi 2 orang Ustaz kat situ. Nanti bukan ini insya-Allah, sebab saya bawa satu dulu. Saya dah hadiahkan pada Ustaz yang jawab sebelum ni. Untuk next ataupun saya jumpa kat mana-mana nanti, ambil nombor kontak saya akan bagi buku ni insya-Allah. So tanya, ada 6 kali Allah sebut perkataan syifa di dalam Al-Quran. Okey. Dekat mana Allah sebut dalam Al-Quran? Pertama, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yashfi sudurakum min mu'minin. Surah At-Taubah ayat yang ke-14. Yang kedua, surah Yunus ayat yang ke-57. Syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya, surah Yunus ayat yang ke-57, itu yang kedua. Yang ketiga, surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-69. Syifaa'ul linnas, ya, syifaa'ul linnas. Surah ketiga, yang ketiga adalah surah An-Nahl ayat ke-69. Yang keempat, surah Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima, surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang terakhir, surah Fusilat ayat yang ke-44. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaa'. Ya, ada 6 kali perkataan kesembuhan Allah sebut di dalam Al-Quran. Kalau Ustaz Harundin kata apa? Dalam Quran ini ada 2 jenis penyakit. Pertama, penyakit rohani. Yang kedua, penyakit jasmani, iaitu fizikal. Penyakit fizikal yang Allah sebut dalam Quran kurang daripada 10 kali. Dalam 5 ke 6 kali sahaja Allah sebut di dalam Al-Quran penyakit berkaitan fizikal, patah, mandul, penyakit mata. Okay? Itu yang disebut dalam Al-Quran. Penyakit yang banyak Allah sebut di dalam Al-Quran adalah berkaitan rohani kita. 59 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Sebanyak 59 kali Allah sebut di dalam Al-Quran tentang penyakit rohani. InsyaAllah nanti kita kongsikan pada masa akan datang. Moga-moga ia bermanfaat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.